Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala an-nazimu asy-syekh al-Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi lawahikil qiyasi wa minhum ma yad'unahu murakkaba likaunihi min hujjatin qad rukiba farrakibanhu in turid an ta'lamah wa qlib natijatan bihi muqaddimah yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halum majarrah muttasilan nataijil ladzi hawa yakunu aw mafsulaha kullun sawa wa in bi juz'in ala kulli istudil faza bistikr faza bilist faza bistikr faza bistikori indahum ukil wa aksuhu yud'al qiyasul mantiki wa huwallazi qaddamtuhu fa haqiqi wa haisu juz'iyun ala juz'i humil li jami'in faza katamsilun ju'in wala yufidu qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wat tamsili. Bila jadi hari ini kita masuk qiyas yang kedua, iaitu qiyas murakkab. Qiyas yang kita ngaji dulu tu sama ada qiyas iktirani dan qiyas istisnai, iaitu qiyas basit. Semua dah daripada asykal kita ngaji pak syaka dulu, dorok semua tu. Semua bahagian qiyas kita ngaji lepas tu dia panggil qiyas basitun. Lawan dia qiyas murakkab. Dah. Faslun fi lawahikil qiyas. Ini tepat satu fasal pada menyatakan lawahik bagi qiyas. Lawahik ni benda menghubungi, masuk dalam bahagian qiyas juga pada hukum. Hukum sama-sama dikatakan dalil. Sama-sama panggil hujjah, sama panggil dalil. Dah yang kita belajar dulu tu hak umdah, dia panggil hak asas. Adapun ini dia panggil hak tambahan, panggil dalil juga. Wa minhu, dan setengah daripadanya, yakni setengah pada qiyas, ma yad'unahu ay ma yusammunahu, barang yang dinamakan mereka itu mana tikoh hu akan dia akan ma murakkaba ay qiyasan murakkaban. Satu nama lagi yang panggil qiyas murakkab. Kenapa panggil qiyas murakkab? Likaunihi, karena keadaannya ni qiyas murakkab ni min hujajin, daripada beberapa hujah. Apa berapa hujah? Daripada beberapa qiyas basit. Mana susun daripada beberapa qiyas basit. Qad rukiba ni sesungguh disusunkan dia. Yani sesungguh disusunkan dia min hujaj, min takluk rukiba belakang. Min hujajin, yakni daripada
Sesungguhnya disusun daripada beberapa kias basit, yakni kias beberapa kias basit. Ni dah. Kita buat contoh. Contoh mana? Tak. Kita kata kullul insan hayawan. Wa kullul hayawan namin. Wa kullu namin hassas. Wa kullul hassas jismu. Itu susah. Wa kullu jism jauhar. Habis cerita. Wa kullu jauhar makhluk. Dia lagi. Misalnya kalau kita nombor lagi. Wa kullul jauhar makhlukun. Wa kullul makhluk lahu khaliqun. Tak sub. Ni semua ni dia panggil kias murakkab. Yang ni susun daripada beberapa kias basit. Yang mula kias basit. Kullu insan hayawan wa kullu hayawan namin. Dah. Itu. Lepas tu natijah hayawan sini. Betul tak? Kullul insan namin. Apa namin? Setiap semua manusia itu benda yang subur daripada kecil hingga besar. Betul? Kullul insan namin. Wa kullu namin hassas. Jadi tu natijah kullul insan hassas. Lepas tu wa kullul hassas jismu, iaitu natijah kullu jismin. Kullu apa? Kullu insan jismun. Dia pula. Wa kullu jismin jauhar, jadi kullu insan jauhar. Lepas tu wa kullu jauhar makhluk, jadi kullu insan makhluk. Oh, jadi banyak. Jadi banyak ni. Baik. Jadi kullu insan makhluk. Tu dia panggil beberapa kias basit. Ni satu kias basit, ni pula kias basit pula. Oh, jadi banyak. Beberapa kias basit. Inilah dia panggil kias murakkab. Farakiban inturid an ta'lamah. Maka tertiblah olehmu akan dia akan kias murakkab ni. Inturid jika kehendak engkau an ta'lamah, bahawa mengetahui akan dia akan kias murakkab. Faklik, maka tukarlah. Faklik, maka tukarlah. Natijatan bihi, akan natijah dengannya, dengan kias murakkab ni, muqaddimah. Tukar jadi muqaddimah. Bihi ai pada kias murakkab ni jadi muqaddimah semula. Cuba contoh. Kullul insan hayawan, muqaddimah sughra. Kita ada sughra. Wa kull hayawan namin. Jawab kubra. Baik. Dah kias apa ni? Kias syakil awal. Nampak? Mahmud fi sughra, mawdu' fi kubra. Ni. Nampak? Pada natijah dia kita ambil sebahagian dia had aswad jadi mawdu' natijah, lepas tu had akbar jadi mahmud natijah. Natijah. Kamar dia kita ambil ni. Iaitu faklik tukar. Natijatan, natijah ni. Bihi, ni fi qiyah murakkab muqaddimah. Kita buat muqaddimah sughra semula pula. Kita ambil taksir. Kullu insan apa? Namin. Jadi sughra ni. Ni natijah ni. Ni almat panggil an-natijah. Ya sebenarnya dia kembali kepada yang kita ajar dulu semua. Cuma ni dia cara susun. Kita tak jadi sughra mulahan. Kau dia sama ni. Kullu insan namin. Kita buat semula. Sughra. Wa kullu namin hassas kubra. Tu baik natijah apa? Tu baik natijah kita kata
insan hassas. Natijah. Sudah tu kita kata kita buat surah mula-mula. Nampak tak? Surah mula-mula. Jadi wa kullu hassas jismun kubra. Tu baik natijah apa? Kullu insan jismun. Natijah dia. Natijah agak ni. Lepas tu kita buat surah mula-mula. Faklik tukar. Baik natijah buat mukaddimah. Jadi mukaddimah surah. Paling kubra. Apa tu baik natijah kau dah. Kullu insan jauhar. Jadi semua qiyas tu qiyas syakl awal belaka sebab ia mudah kan. Semua qiyas tu syakl awal. Tu baik natijah apa? Kullu insan jauhar. Kita buat pula surah. Jadi tak selesai ya. Tapi dia kata apa pula? Yalzam. Lazimlah. Min tarkibiha, daripada tarkibnya, tarkib natijah tu. Kita tarkib min natijah wa muqaddimah. Setelah boleh natijah kita buat muqaddimah sughra. Boleh natijah pula muqaddimah sughra. Bi ukhra. Apa ukhra? Apa dah? Natijatun. Oleh natijah. Yalzamu min tarkiba bi ukhra natijatun. Oleh natijah. Itu fa'il bagi yalzam. Lazim ila halum majurra. Jadi kepada halumma ni, halumma kita kata kelima apa? Makna apa halumma? Makna akbil. Terimalah hajur jarra ni, makna hadap ke depan. Jadi hingga ke depan. Hingga ke depan. Jadi halumma setengah pada isi fi'il, makna akbil. Jarra mana isi fi'il. Makna dia dah. Jadi mana terima terus ke depan. Tu asal dia ya asal dia halumma daripada ya asal makna dia talabul iqbal ila ikhbar bistimrar asal dia. Lepas tu jadi tukar jadi maknanya mana halumma jara mana wantahi ila yastamir. Kepada bahawa istimrar hingga tak hingga tak selesai. Artinya boleh pergi lagi. Kalau kita boleh pergi lagi. Bagaimana kita make natijah wa muqaddimah. Tarkib mula-mula. Boleh natijah wa muqaddimah. Mana? Jadi wa kullu insan jahar wa kullu jauhar. Wa kullu jauhar makhluk. Wa kullu jauhar makhluk. Wa kullu jauhar makhluk. Jadi kullul insan makhluk. Lepas tu pergi pula kita buat mukaddimah. Wa kullu makhluk lahu khaliq. Jadi kullul insan lahu khaliq. Klik situ. Selesailah. Itu juga ya kita nak istilah kata menghadap Allah Ta'ala. Jadi panjang. Suk sini. Tak apalah kalimatul kita ni. Ya asasi kita nak menyabitkan adanya Allah Subhanahu Ta'ala yang menjadikan insan. Jadi suk sini kita ada. Kalau nak buat boleh lagi. Artinya inilah dia panggil qiyas murakkab. Muttasilan nataijil ladzi hawa. Muttasil makna kata hubung oleh natijah. Mana an-nataij al-muttasilah. Allati hawa yang melekapilah ia natijah. Bagaimana? Yakunu. Yakunu adalah ia. Ia allazi. Kita katanya kita tak sewak macam ni boleh kita buat lerek terus. Lepas tu kita ambil akhir natijah. Kulul insa hayawan wa kullu hayawan namin wa kullu namin hassas wa kullu kita tinggal yang ni. Kita tinggal. Wa kullu namin hassas wa kullu hassas jismun wa kullu jismun jauhar wa kullu jauhar makhluk wa kullu makhluk lahu khaliq. Muttasil. Lepas tu last kali kulul insa lahu khaliq. Itu panggil muttasil. Jadi kita hubung tu. Nampak tak? Jadi kita tak
apa? Kita tak ambil natijah wa muqaddimah dah. Pakal ada tu. Dah pakal tu huruf panjang. Tu panggil muttasil. Au mafsulaha atau mafsul. Mafsul seperti kita buat ni. Yang kita buat ni dia panggil mafsul. Apa mafsul? Kita ambil natijah wa muqaddimah semula. Lepas tu kita susuh mula pula. Boleh natijah kita buat muqaddimah. Susuh pula. Boleh natijah wa muqaddimah hingga halum majarra. Itu panggil mafsul. Artinya kalau orang bijak, orang yang pintar, kita katanya tak ada berhajat ada mafsul. Pakai apa? Pakai muttasil. Ayat panjang-panjang, duit natijah satu. Kalau kita yang lambat sikit cara pemikiran, kita buat mafsul. Buat so, kita setengah-setengah. Buat so, ambil natijah. Natijah, buat muqaddimah pula. Buat pula, natijah. Tukar jadi muqaddimah. Buat pula, hingga selesai. Dia panjang lah. Mafsul ni panjang. Dah. Kullun sawa. Semua tu sama. Jadi, sama tapi natijah. Muttasil ke, mufasil ke, sama. Dah. Habis. Ini ya bagi kias. Kias apa? Kias murakkab. Faham? Kias murakkab. Jadi semua ahli tengok hakikat murakkab pun dia kembali kepada basit juga. Dia kembali kepada kias yang tengah dulu tu. Kembali sana. Berarti kalau kita berhenti biar baik hak basit 14 syakal tu, hak ni tak payah lah. Hak ni tak payah sangat murakkab. Dah. Kemudian lagi pula sebahagian pada dalil. Dah. Wa in bi juz'iyyin ala kulliyin kullistudil wa in ustudil. Jika dibuat dalil bi juz'in dengan juzuk, dengan juz'i yang bawah, yang afra, ala kulli, di atas kulli. Dah. Faza, maka demikian itu demi kata istidlal istidlal juz'i alal kulli ya panggil. Bistikra. Tu bistikra atau dengan dipanggil apa? Dimakai itu bistikra. Yang ni dengan panggilan istikra indahum ataupun ulima. Bistikra tak ada pada ukil. Faza ulima ukila bistikra. Maka dimakai itu diketahui dengan istikra. Nah, istikra indahum di sisi mereka itu manatikah. Lagu mana? Ya qiyas ni apa qiyas? Beza dengan istiqra' beza di mana? Qiyas ya istilah kulli. Ya mek kulliyat tu bawah. Ya mek kulliyat. Kulliyat dulu. Juz'iyat tak kisah. Apa ni kita kata kul insan. Kul mek kulliyat. Kul. Semua. Haiwan. Patut tak belum tentu lagi afra' tu macam mana tak kisah. Afra' ni nak tak kisah mek dulu. Jadi kita mek istilah kul ala juz'iyat. Istiqra' tak? Istiqra' ambil juz'iyat kepada kul. Contoh macam mana? Kita contoh katanya kita peksa. Kita nak buat satu kajian. Kita katanya dalam bilik pelajar. Kita nak buat kajian tentang umur. Umur budak tingkatan 1, umur 1. Tingkatan 1 ni kita katanya umur berapa? Kita tanya seorang. Budak ada 40 orang. Tanya hak ni 13. Hak ni 13. Ni 13. Nah. Jadi bilik semua tu ada banyak bilik. Ada tinis 1, tinis 2, tinis 3, tinis 4 hingga sampai tinis 10 kita kata. Tak, nah. Tak 1, tak 2 hingga sampai tak 10. Tapi kita nak pesak umur. Tanya budak. Oh ni umur 13. Kita tanya hanya 13 orang saja. Tu baik natijah kata tiap-tiap. Boleh lah. Tiap-tiap budak. Tingkat 1 umur 13. Kita ambil mana tiap-tiap tu? Natijah tu berarti kita ambil juz'i dulu. Kita tanya seorang-seorang dulu. Itu memang istiqra'. Dah. Jadi kita tanya tak ada semua 10 bilik. Tanya satu bilik je. Satu bilik bukan tanya semua. Separuh je. Tanya 13. Pakai sudah. Tulislah. Jadi tiap-tiap budak tingkatan 1 ataupun menang 1 umur 13. Oh, jadi satu kaedah bagi kita tu. Jadi budak umur 1 semua umur 13. Tapi natijahnya bawa kita tanya semua ada umur 12. Tanya pula ada umur 14. Sampai tu istiqra' ia tak ada yufidul yakin.
Istiqra' tak ada yufi dul yakin. Sebab apa? Sebab ia ada menyalahi hak kita. Hak kita apa? Hak kita gi tanya sosok. Itu dinamakan istiqra'. Supaya juga lalu kalau kita mantik yuk misal masalah binatang yang apabila nganggur ia gerak bibi ni yang di bawah benda hayawan ni apabila nganggur ia atas ni ia tak gerak, ia gerak di bawah tak ia nganggur buka bawah maka tu baik natijah apa kullu hayawan tuharrik fakkahal asfal indal madri. Setiap benda hidup geraklah gigi di bawah ketika nganggur. Tapi apabila kita tengok satu-satu, ada satu menyalahi, satu far, iaitu buaya. Buaya pergi nganggur atas. Nampak tak? Berarti lain pada hayal, mana lain pada buaya tu. Hayalnya nganggur itu bawah. Jadi nak tubik kullu hayawan tu. Setiap benda hidup apabila nganggur tu gerak bibi di bawah. Jadi setiap tubik kullu situ tu kullu ambil mana? Ambil pada dia tengok satu-satu. Dia tengok manusia, tengok lembu, tengok kerbau, tengok harimau, tengok. Oh, jadi benda hidup ni apabila nganggur dia gerak di bawah. Tapi dia terlupa satu far iaitu buaya. Maka dia kaedah kul. Kaedah kul saat itu daripada mana? Daripada dia juz'iyat. Dia tengok juz'iyat dulu. Habis tu, kalau kita ngaji usul fiqh, usul fiqh ada dua mazhab. Dengar? Usul fiqh. Ada mazhab Hanafi dengan mazhab mutakallimi. Dengar? Mutakallimi. Mazhab Hanafi, ia tunggal. So, usul fiqh. Mazhab mutakallimi ni mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Apa sakutnya usul fiqh dengan Ibn Kalam? Kita kata usul fiqh tak ngaji tu. Oh, sakut. Oleh kerana salah satu daripada bahagian usul fiqh tu Ibn Kalam. Sebahagian tu. Ibn Kalam termasuk yang mantik. Usul fiqh tu. Dari mantik ada 3 usul besar-besar. Usul fiqh tu. Pertamanya Ibn Kalam kali dengan mantik. Satu situ. Yang keduanya luar. Ada balaghah lah, ada nahwu lah dalam tu. Dalam usul fiqh tu. Dia ada kayak bahas majaz, hakikat. Tu balaghah tu. Lepas tu lagi ahkam syar', hukum syarak. Jadi 3 semua usul fiqh. Lepas tu tentang mutakallimi tu apa cara usul fiqh ni ada dua madrasah besar. Usul fiqh Hanafi macam mana? Dia tengok juz'iyat dulu. Dia tengok masail dulu. Setelah mana tengok semua tu, ada kaedah usul. Itu madrasah Hanafiyah. Kalau mutakallimi tak, kaedah dulu. Dia buat kaedah dulu. Dia tak kisah afrad nak macam mana, kau kira. Tak kira. Itu madrasah mutakallimi termasuk Syafi'i, Maliki, pada Hanbali. Tapi tu apabila kita tengok usul, jauh dua ni beza ni. Kok ni qiyas, ni istiqra'. Tapi itu masalah fiqh jadi masalah fiqh tu. Jadi bercanggah berlawan di antara dua tu. Kerana usul dia tu madrasah. Itu apa panggil cara dia tak serupa dah. Habis dia panggil dua, mutakallimi dengan Hanafi. Hanafi tunggal je dia. Hanafi ni asas dia istiqra'. Jadi Imam Hanafi dengan anak murid dia pada Abi Yusuf tu, Abu Hasan Syaibani kita kata anak murid tokoh-tokoh lagi tu, ia fardu lah habis tu pekoh. Hanafi banyak fardu. Kalau gini, kalau gini. Benar tak berlaku ni? Banyak fardiyat. Lepas tu ia ambil juz'iyat hak fardi tu. Jadi usul. Lepas tu adalah kaedah dia. Tapi tu usul fiqh Hanafi ni susah mengaji. Tak pun mutakallimi kita ngaji Syafi'i, kita ngaji pol minhajul usul. Adapun kita ngaji mujawami' lubul usul ni, hak ni dia kabung dah. Kita ngaji madrasah hak pelakon ni, Imam Subki mai wak mujawami' kita ngaji. Lepas tu syarah syurah dia. Kita mai belakang iktisar, mukhtasar dia mujawami' kata lubul usul. Syekh Zakar wak rekat syarah dia Wayatul Usul tu. Hak tu hipung dua madrasah dah. Madrasah Hanafi dengan madrasah mutakallimi. Tapi kalau kita ngaji tunggal tu seperti kitab Minhajul Usul Imam Badawi. Jadi dalam
usul fiqh dia tu penuh dengan mantik, penuh dengan ilmu kalam. Tapi kalau tak ngaji dua ilmu, tak boleh ngaji usul fiqh. Tapi hak madrasah ni, madrasah mutakallimin. Sama ada mazhab Syafi'i, Maliki atau Hambali. Ada pun hak anak tak kisah, ia lagu cara lah. Perintah Mukhtasar Manar bagi Abu Ala Bukhari. Pening lah ngaji. Ia cara halusi dia tu. Tu usulul fiqh. Ni. Ini istiqra'. Dah. Istiqra' artinya tengok juz'iyat dulu. Satu-satu tengok so-so-so tu baik kaedah. Tapi tu juz'iyat ni kalau tengok istiqra', kalau tengok sini dah, kebanyakan digunakan ilmu sains, wityasa. Dia nak tengok apa? Dia nak pesak apa saja. Bukan pesak semua. Supaya ubat. Ubat kita kata. Ia teh lu. Ubat. Hingga. Biasanya ubat untuk apa? Untuk hilang sakit perut. Iwak ramuan cepat-cepat. Makan sembuh. Tu baik kaedah. Ubat ni untuk sakit perut. Tapi bukan semua. Bagaimana? Oh, tak sembuh. Kau sakit dah. Kita tak tahu. Tapi dia istiqra'. Dah. Yufiduz zan. Yufiduz zan. Dia tak sebab qiyas. Qiyas ni ada. Yufidul yaqin. Sampai tu mantikul hadis. Mantik orang baru ni, apa panggil mantik orang tengah je ni, mantikul qadim nama dia, istilah. Mantik qadim kerana yogi besar bab qiyas. Yogi mendalami dalam qiyas. Ngaji bab ashkar semua dah. Cara menghalus dah, cara mendalami. Tapi ada mantik yang ni lepas pada Asrul Nahdah, lepas pada perang dunia ni, ia panggil mantikul hadis. Ia tinggal terus mantik hak qiyas di tengah tu, ia ambil ia pergi besarkan istiqra', ia pergi besar. Ia panggil mantikul hadis. Mantikul hadis ni pergi besar istiqra', pasti ada pembahagi pecah tu. Kerana apa? Kerana untuk buat kajian. Masuk lab, masuk tolong, masuk kapal. Habis tu sebenarnya ilmu wityasa mantik juga asal dia. Tapi ia pergi besar istiqra'. Istiqra'. Tengok segala ilmu sains, doktor buat buku doktor apa saja ilmu hak sakupak dengan kaji makhluk ni banyak ke guna istiqra'. Ni dunia baru ni. Baik kalau kita ngajak ni kita apa ni kaedah dia gini. Habis tu kaedah tak ubat ni. Perkembangan alat tu timbul ubat baru lah. Sebab ia zon ke bukan kata habis ada perubahan semua. Ada perubahan tak? Apabila baru masalah alat ni jadi tu baik natijah baru lah. Benar tu lah ya. Tapi kajian dia jadi kau baru mata. Sebab apa? Alat tu. Lepas tu kan kerana dia istiqra' dia tak ada pesak satu-satu dah. Dia pesak 2, 3, 4, 5 tu buat kaedah kulli. Dia pesak juz'iyat 2, 3, 4, 10 saja. Padahal juz'iyat banyak. Tapi tak kuasa nak pesak semua ni. Buat kaedah kulli. Kulli tu dia pergi. Tapi orang ngaji ni dia tahu kaedah ni boleh terima ubah. Boleh terima ubah. Tapi dia kaji yang tak berhenti-berhenti tu. Wicai, so saya kata buat wicai. Tak berhenti. Buat kaji yang tak berhenti. Buat bahas. Panggil, kalau kita ngaji jamiah kat dunia universiti, panggil buat tesis lapangan. Turun medan, turun pada lapangan, turun penting panggil, turun buat kaji. Tu baik satu kaji buku. Wih syahadah. Mung MA, mung doktor. Tu ya. Lepas tu mari 10 tahun lepas pula. Tajuk tu lah ya. Tajuk serupa dengan kita dah. Tahu kajian ni dah kaji dah 10 tahun dulu. Jadi kita bayar dah kajian kita nak i'adatul nazar, nak kembali pula, nak murajaah semula sebab ada dulu ada cacat. So 3 4 ngojak alasan. Jadi pihak musyrik kata okey, tajuk mu diterima. Walaupun tajuk sama. Kerana apa? Kerana ada benda baru pula. Itu buat. Tu baik benda baru. Menjala. Jadi lebih tak tahu pada dulu. Padahal tajuk tu lah. Mari 10 tahun belakang pula tajuk semua. Sebab istiqra' kan. Ia bukan kias. Tapi kias ni kita kata kitab, semua kitab banyak ke kias, kitab yang mana ulama buat ni. Habis ada tu, dia tak sama dah cara istidlal. Sebab kita ni nak istidlal kulli kenapa? Kerana nak bab akidah. Kita sebenarnya ada istiqra' ni nak makhluk. Kaji makhluk besar. Habis tu tak sama. Semua tu mufid lah kau, tak dah lah kau. Semua tu panggil buat dalil. Ni panggil istiqra'. Istiqra' tu. Tu bahasa kita, bahasa Melayu ni panggil, bahasa Melayu ni apa dia panggil?
masuk buat kajian lah. Kajian kita tersebut tu kajian sekarang ni. Ni mau ngaji mereka yang belajar universiti kan. Boleh ngaji tekak tempat tempat kena buat kajian, buat wicai. Buat wicai dia lah dah panggil buat kajian ni untuk ni dah. Guna ni dah kaedah istiqra'. Wa aksuhu, dan sebaliknya, jadi sebalik bagi qiyas sebalik bagi istiqra'. Yud'a, dinamakan dia al-qiyasul mantiqi. Itulah qiyas mantiqi. Mana lawan bagi istiqra', qiyas mantiqi. Wahwal ladzi qaddamtuhu, iaitu qiyas mantiqi itu yang aku telah dulu akannya. Ni telah sebut dah. Telah sebut dah pada syakapak, qiyas iktirani, qiyas istisnai ada. Ya sebab apa kita kata kita kata bagi ulama yang apa dah, ya mantik dia panggil dua madrasah, mantik koding mantik hadis. Dua ni dia panggil duk. Mudah-mudah katanya duk masing-masing nak akad tarah. Jadi kita ulama Islam ni apa dah? Ya besar mantik. Mantik ni dan bukan terbesar, makna kata dua ni sama naik. Cuma bidang ilmu masing-masing. Kalau dalam bidang ilmu syarak ni kita katanya kebanyakan kuno qiyas mantiki. Khususnya ilmu kalam. Akak tu jelas-jelas. Adapun dalam ilmu sains, Islam pun ada ilmu sains. Seperti ilmu Hisam, kita Khawarizmi kita katanya, ia guna istiqra'. Sampai tu orang Eropah kata istiqra' ni kata ialah mula-mula masuk ni. Buat kajian tolong apa, buat kajian masuk lab, masuk apa saja dia kata dia. Pada hakikat dak. Ulama Islam pun sebelum pada ni ada dah guna istiqra'. Tapi ya kita ngaji satu bidang ni tak nampak sebab kita ngaji syarak. Kalau kita ngaji dua, dia kata seperti Ibn Sina, Ibn Ghazali kan, dia nampak dua dunia. Dunia qiyas satu, dunia istiqra' satu. Dunia qiyas satu dunia untuk istidlal dalam akli, satu dunia lagi istiqra'. Tu untuk sains. Tapi kita nampak ngaji nampak so. Sebab kita tak ngaji ni kau sains. Mari Eropah dia tukar gambar yang tak istiqra' dia lah orang mula padahal kita tu kita dibuat-buat saja. Semua tu Islam lah kau. Tapi kerana kita sulam ni, ia oleh kerana ia nak terjual apa dah dalam qat'i sampai tu istiqra' ia sepitah lalu saja. Sepitah lalu. Fahakiki. Fahakiki ni mana fahakik, maka hendak tahqiq lah, yang ni akan maklum. Dah. Berarti kita musannif kita suruh kita ni tahqiq. Tahqiq mana zikrul dalil, zikrul syai' bidalil. Dia panggil tahqiq, dia beza dengan muhaqqiq. Muhaqqiq yang mudaqqik. Muhaqqiq ni zikru dalil, zikru syai' bidalil, dengan dalil. Kalau mudaqqik zikru syai' bidalilain fa asal. Tu beza dia. Misalnya kita sebut yang ni orang tahqiq muhaqqiq. Muhaqqiq. Dikelarkan muhaqqiq, artinya sebut suatu serta dalil. Dalil dia tak boleh tahqiq semua. Kalau mudaqqik lebih lagi. Allamah al-mudaqqik, misalnya kita temu nama muallif. Allamah al-mudaqqik, masalah fahamah al-bahr, masalah nama mudaqqik itu mana zikru syai' bidalilain fa aksar. Mana dia tu lebih kuat pada tahqiq lagi. Itu gelaran kita dah, mudaqqik muhaqqiq tu. Supaya muhaqqiq Taftazani, muhaqqiq Dawani, tengah-tengah. Habis itu satu bahagian. Dua, mana pertamanya istiqra', lepas tu qiyas dua. Wahai tu juz'iyun ala juz'in humil, dan sekira jadi humila sekira humila. Juz'iyun tu kita katanya sekiranya juz'i ala juz'il, atas juz'i hak lain, humil ditanggungkan dia, ditanggung juz'i ala juz'il akhar, maksudnya kita tanggungkan juz'i atas juz'i hak lain fi hukm li jami'in, kerana ada boleh himpun, ada tempat jami'. Fazaka tamsilun, maka demikian itu panggil tamsil. Panggil yusamma tamsil ju'il, dijadikan dia. Dijadikan dia tamsil. Lagu mana? Ia tu baik tiga bentuk dalil ni. Kita kan. Dalil ada tiga.
Tiga ni kalau kita boleh dah, kalau kita mahir semua tiga ni, oh hebat lah seorang tu. Tapi gitu, susah nak boleh tiga. Ya ada istidlal. Ni semua dalam akli belaka ni. Kalau kira ni istidlal kulli alal juz'i. Istidlal dari juz'i alal kulli. Istidlal juz'i alal juz'i. Ada ni. Istidlal kulli tak ada. Tak ada wak dah. Tiga semua. Tiga ni. Jadi istiqra' ni apa? Istiqra' mana istidlal juz'i ala kulli. Ini istiqra'. Ini istiqra' panggilan. Kita ambil juz'i untuk jadi kulli. Kita tengok dulu juz'i yang bawah ni lah. Wak kaedah. Wak temu. Kita misalnya kita kata dah, kita nak tahu satu kampung. Kita tahu kawasan mana? Banasta tu. Banasta jalan ada dah. Kita tengok orang pagi-pagi motang, keluar motang. Tu baik kaedah. Orang Banasta hijau motang. Padahal cuba kita tengok dalam lagi. Oh, ada lagi bukan motang saja. Kuning ke tapi kita tengok. Jadi kaedah tu bukan yakin tak tu. Sebab kita tengok seorang keluar motang. Kita orang Banasta hijau motang. Jawab kita dah lepas lah hijau dan motang tu kita yakin tu. Sebab apa? Kalau kita pergi pesak seorang, misalnya orang Banasta ada apa-apa. Kita tanya seorang hijau apa. Di dalam tu ada boleh kata ada lagi lain pada motang. Gaji kerajaan, nego, buat kele kita katanya. Oh banyak lagi. Jadi kita kata orang Banasta hijau motang tu zon. Sebab apa? Sebab dia tengok tiga orang. Baik tengok, baik motang. Tadi buat kaedah. Dia panggil juz'i ala kulli. Istiqra'. Boleh ke istiqra' itu nak yakin kena tengok seorang-seorang. Istiqra' dia ada dua. Zan dengan qat. Yakin. Yakin ni boleh syarat kita periksa habis. Afraq dah apa? Sila kita nak periksa umur pelajar budak. Dekat tes 1. Budak ada apa orang? 1,000 orang. 500 orang. Periksa habis. Baru Yufi dulu yakin. Bukan kata jumlah 500. Kita periksa 10 orang. Lepas tu apa kaedah? Hak tu. Zan. Apa kita tengok wakil semua. Mana kuasanya kita nak periksa. Afraq banyak. Tapi istiqra' ni kebanyakan yufidu zon. Sampai tu ilmu sains, ilmu betul-betul ke. Apa saja hak suka sakut pak ngawit cesak sains semua tu zon belaka. Sebab dia tak kuasa. Nak periksa semua afraq. Cuma tengok. Ya habis tu jumpa binatang kan untuk nak buat ubat dia. 2-3 kali atas buat ubat ni. Ubat COVID. Tengok berapa kali ubat COVID. Kita tahu COVID tu ni. Orang nak test COVID tu. Allah. Nak tumbik tu. Tak berjaya. Tak boleh ke. Bunuh tak binatang lu. Tak boleh. Lu bunuh tak manusia macam mana binatang ni. Tak ada. Wah pula boleh nak diakui bomo sedunia. Dia kata boleh. Ni Pfizer ni gapo-gapo. Dia kata dah. Oh. Pak bukan semua tu. Pak kalau nak tengok ada dia ni. Kocok. Jadi kursi. Jadi pening. Jadi kocok. Sebab apa? Zon. Pada hadis Syria tu yakin dah tu. Cocok akan sembuh. Yakin? Dah yakin dah. Dia panggil istiqra'. Hak kulli ala juz'i ni apa? Dia panggil qiyas. Qiyas mantiki. Yang mana kita dah belajar. Kulul insan hayawan. Jadi kita kata kulul insan hayawan ni. Mari dulu kulu. Jadi bos sudah mari tu dah. Lepas tu kita tengok afraq. Kita istilah seko-seko. Sorry. Afraq. Kita ambil ni dulu. Pak afraq insan apa ni? Muhammad. Dia mahu. Ambil kulli tak dulu. Lepas tu baru juz'iyat mari tu belakang no. Dia main kias. Kita kata al-alamu mutaghayyirun. Ma siwallah mutaghayyirun. Lepas tu nak tahu, kita tengok satu-satu, tengok pokok kayu, tengok binatang, tengok apa saja. Berubah. Jadi kita ambil hak kulu dulu.
Lepas tu mari afrad. Lagu tu lah. Ada pun yang ketiga ni, istilah juz'i panggil tamsil. Tamsil ni boleh panggil juga qiyas usuli. Ia panggil al-qiyas al-usuli, yang usul fiqh. Kita ngaji usul fiqh. Kalau gitu tiga ni besar ni. Tiga ni kebiasa ni. Kia kulli ala juz'i. Ni kebanyakan fuk mutakalimin. Fuk mutakalimin duk guna. Fuk falasifah duk guna. Fuk mu'tazilah duk guna. Fuk qolak kita dalam media duk bahasa Allah istidlal nak ada membab ketuhanan kita kata. Besar ni. Tu baik tokoh-tokoh. Kita istilah juz'i ala kulli. Ni saku pakai ilmu makhluk saja. Kita nak kaji makhluk. Tu baik ilmu sains, ilmu binatang di dunia ni. Segala tumbuhan di dunia ni. Tu. Ilmu falak kita kata. Ni dia ada istiqra' lah kan ni. Kedoktoran, ilmu falak, ilmu sains, apa saja dimasuk oleh bahagian sains semua ni. Jadi pula juz'i ala juz'i. Ni fuqaha. Fiqh. Ulama fakih, fuqaha semua ni dia baik qiyas. Benar hawadih banyak. Quran dan hadis itu tetap dah, tapi benar hawadih kadang-kadang tak selaras dengan apa oleh Quran dan hadis. Masa Nabi tak berlaku. Hawadih berlaku. Ni pasal hukum macam mana? Tengok kan ni? Supaya kata istidlal Nabi alal khamr. Juz ini li jami'in. Apa ya terkena? Lagi tak itu. Dia kata dah. Humid li jami'in, kerana ada tempat jami' boleh hipung. Mana jami' luar ni? Iaitu al-kham. Dia panggil ilat. Kerana ruang ni tempat boleh hipungnya ialah apa? Iskar. Hak ni, hak ni hak sangat ni. Hak kita mengaji ni. Untuk ekor. Fakih tu. Fakih sebenarnya ni. Habis tu tiga ni dah. Kalau kita boleh, dah. Alamah semua. Tak? Ani Allah masuk makku wa mankul. Makku wa mankul. Boleh tiga-tiga ni. Jadi sebahagia kalau fak mutakallim ni besar ni ya. Fak mutakallim ni orang duk ngaji fak ilmu kalam dia besar ni. Nahwu. Ahli nahwu bahagian. Nahwu ni istiqra'. Aqsamu kalimah salasah. Jadi ahli nahwu tengok semua kalimah dalam bahasa Arab. Sama le Quran, le hadis, le syair. Dia tengok seko-seko. Tak lari pada tiga. Isi ke arah istiqra'. Dia tengok semua. Dia buat majmu'ah. Tak ada. Jadi nak ijtihad lain tak ada lah. Walaupun temu kelimah mana oleh Arab, oleh bahasa Arab, tapi kena kira lah Arab Arabi fasih. Arab hak fasih. Jangan Arab hak sekarang lah ni kita kata Arab campur dah. Tak boleh lah. Jadi kita nak buat hujah tu Arab fasih. Kalau kita ngaji usul nahwu ni bagi salah satu istilah khusus ni Quran hadis je lah. Quran hadis ni tak apa, tak kisah. Syair, kalau nasa tahap mana hak boleh buat dalil. Khilaf siapa tabaqah tu. Kerana ada ke belakang, khususnya belakang ni tak. Surah hadis ni tak sirah. Sebab apa? Punah luar. Ada orang jahili ni ijma'. Jahili dengan sadul Islam, ijma' ulama kata boleh buat hujah masalah lughah. Jahili. Sampai itu Ibn Syafi'i ngaji saya jahili. Ibn Syafi'i diri tu nak ada mujahid mutlak je mengaji saya jahili. Dia belajar tahu saya jahili kelimah sebab nak istidlal ni. Dah. Jadi semua tu dia panggil istiqra'. Kok lughah ni istiqra'. Dah. Ada pun ni fuqaha. Untuk ekor semua ni kata dah. Habis kata tiga ni dah. Masya-Allah. Ibn panggil dalil dia mana ulama bina habis tu. Mana kata ada bahagian khah lah. Kita kata kalau kita nak ngaji cara mendalami hak ni kena ajuk usul fiqh. Kita kata walaupun ni ulama cek ni mantik qadim, ni mantikul hadis. Mantik dua-dua ni yang mantik hadis. Ada ataupun boleh ke setengah ulama dia tak bukan mantikul hadis, dia panggil manahijul bahs. Kita dengar dah ilmu tu. Manahijul bahsi. Cara nak buat kaji. Ilmu cara nak buat bahas. Kalau orang baru lah ni ngaji apa? Ngaji ilmu nak buat bahas weh. Hak ni dah
Ngaji tapi cara besar dia ada bagi dia. Manahijul bahs. Sebab apa? Semua ulama tak sifatkan malikul hadis. Sebab mantis buat termantik saja. Tak becek coding hadis. Buat ni jadi manahijul bahs. Tengok ulama tak? Hak ni kia kulli ana jadi mantikul qadim. Hak ni mantikul hadis. Mantik apa panggil hadis ni, itulah hadis ni sains, ilmu sains, ilmu yang dia panggil ilmu hadis ni ilmu hak sains yang mana ahli sains digunakan buat dalil si mereka iaitu istiqra. Wala yufidu qat'a bid-dalili, dan tidak wipedah lah akad qata'. Yakin, kalau yakin bid-dalil dengan dalil qiyasul istiqra wa tamsili. Qiyas istiqra dengan qiyas tamsil. Oleh qiyas istiqra dan tamsil tak wipedah yakin. Dua-dua ni. Dah. Jadi dua-dua ni tak wipedah apa? Tak wipedah yakin. Mana? Jadi nak kata wala yufidu qat'a bid-dalili, dan tidak wipedah lah akad qat bid-dalil qiyasul istiqra wa tamsil. Qiyas istiqra dengan qiyas dengan at-tamsil. Dua-dua ni tak wipedah yakin. Sebab itulah kita kadang-kadang kita tak pernah dengar. Sebab kita ngaji tauhid, ngaji apa ni ya ulama takalimi tak guna buat dalil akal si mereka istiqra dengan tamsil. Sebab apa? Tak ada wipedah yakin. Kita ngaji tauhid ni kena dalil yakin. Sama ada dalil nakli dengan akli. Habis itu kata musannif lagi faslun. Ada berkias ni ada yakin tapi bukan semua. Hak ni ada yakin tapi bukan semua. Habis itu musannif kita bab ni ia nak tafsir. Ia nak tafsir katanya bab qiyas mantiki. Faslun fi aqsamil hujjati. Ini satu fasal pada menyatakan bahagian hujjah. Hujjah. Hujjah ni makna tu dalil akli lah. Hujjah makna ad-dalil. Yang dalil akli. Wa hujjatun nakliyatun aqliyah. Aksamu hazi khamsatun jaliyah. Khatabatun syi'run wa burhanun jadan wa khamisum safsatatul nital amal. Ajalluhal burhanu ma ulifa min muqaddimatin bil yaqini taktarin min awwaliyatin musyahadati min awwaliyatin musyahadati mujarrabatin mutawatirati wa harsiyatin wa mahsusati wa tilkal jumlatul yakiniyati wa fi dalalatin muqaddimati alan natijati khilafun ati akliyun aw adiyun aw tawalludu aw wajibun fal awwalul muayyadu. Habis. Jadi bab ni merupakan khulasah sebagai nak katuk maqasid tasdiqah. Maqasid tasdiqah ialah al-hujjah. Ataupun dalil akli. Jadi kata musannif kita ini satu pasal pada pembahagian hujjah. Wa hujjatun, dan bermula hujjah itu. Yakni jenis hujjah itu. Nakliyatun akliyah. Nakli satu atau akliyah. Nakli ni iaitulah daripada Alkitab was sunnah wal ijma', kita kata. Patut kias. Hak tu kita kata nakliyah. Tahu tak? Maka nakliyah ni mantik tak faham, hak tu kembali kepada ilmu usulul fiqh. Berarti kalau kita nak mendalami dalam akli gapo dia lagu mana, cara nak faham lagu mana, kembali kepada ilmu usulul fiqh. Besar ilmu usulul fiqh. Akliyatun, akli ni bidang dia. Takhasus dia. Aqsamu hazi, maka bermula ini pembahagi ini klik pada akliyah. Al-hujjah akliyah. Khamsatun jaliyah. 5 yang nyata. Jaliyah makna zahirah.
Mana 5? Khatabatun syi'run wa burhanun jadal. Pertama khatabah. Yang kedua syai'. Yang ketiga burhan. Yang keempat jadal. Wa khamisun, dan yang kelima safsatatun, ialah safsatah. Niltal amal. Dah, campailah engkau akan cita-cita. Siapalah? Jadi sud sini habis. Soal otomatik sud sini. Sud sini. Gapo khatabah itu tak? Khatabah ni semua ni qiyas lah kau. 5-5 ni mai qiyas lah kau. Qiyas yang mana kita ngaji lepas dah tu. Qiyas yang mana kita ngaji lepas dah tu. Sama ada qiyas iqtirani dan juga qiyas istisna'i. Tapi dalam qiyas tu dia ada bahagi tu 5 pula. Buat apa? Kadang kalau dalam qiyas tak ni tu susun daripada muqaddimah zon. Muqaddimah tu tak ada yakin. Zon. Makdah. Ataupun boleh diterima. Boleh diterima kebanyakan orang. Nah, boleh diterima kebanyakan orang. Nah, maka ia panggil apa? Khatabah. Sampai itu uslub khatabah ni. Uslub khatabah ni banyak kena buat semangat. Buat semangat. Nak kuat. Dah. Uslub khatabah ni bukan yakin. Tapi itu orang bukan nak kata dah. Orang kalau ngaji banyak-banyak dia tak suka dengan ceramah. Sebab ceramah ni ia uslub khatabah. Uslub dia tu. Tapi itu orang ngaji banyak, orang banyak ilmu ngaji banyak ilmu. Kalau dia kata dia ceramah kayak mengajar, dia ceramah. Ceramah tu kerana dia letik di sisi dia tu walaupun kita katanya ceramah ke tak molek-molek, tapi sisi dia tu tak sel lagi. Sebab apa? Uslub tiap-tiap tubik mulut dia tu zan. Tujuan dia apa? Tujuan untuk nak buat praktik. Kita nak cek bak gapo. Tapi dalam tu dia ada lah hak yakin tu, tapi bukan semua yakin. Dia panggil uslub khatabah. Tapi orang ceramah tengah orang tak sel. Bagi orang awam nak lah. Orang Arab tak ya, orang awam ni tak pandai beza mana yakin, mana zan, mana hak syabihil syabihul haq, serupa dengan hak benar pada hak bohong. Orang awam ni tak pandai beza. Kita orang mengaji ni boleh beza. Oh, ni uslub khatabah kau dulu. Khatabah. Sebab khatabah yufidu zan. Sebab ia susun daripada muqaddimah hak zan. Dah. Muqaddimah kebanyakan digunakan fak khutbah, fak ceramah. Banyakkan digunakan untuk nak targhib, nak menggalakkan manusia. Nak menggalak untuk buat apa saja. Dah. Abi kita kata dah. Kita kata ni masalah kita katanya fulan yatufu, kita kata seorang fulan yatufu billahi bisilah. Kita kata seorang fulan, buat contoh dah. Fulan yatufu, duk jalan malam yatufu billail filai bisilah, dengan buat pedai, buat alat jatuh. Wa kullu man kadzalik, dan mereka itu ni wa kullu man yatufu bisilah, wa kullu man, dan tiap-tiap mereka yatufu billail haramiyun, kita kata curi. Curi. Kita nak kata orang jalan malam buat ni orang curi. Nak kata curi tu, lepas tu baik natijah ke apa? Tu baik dia fulan. Fulan tu seorang tu harami. Ni ada wasat. Tu baiknya ni fulan harami, orang tu curi. Pak kita nak tercuri. Bukan yakin tu. Orang buat alat jatuh, kita tak orang buat alat jatuh lek malam. Kita dari buat benda jalan dengan kita atas. Orang buat benda ni orang curi.
Buat apa? Kerana ia nak menakuti, tak sewi, padu dan sebagainya. Tapi adakah ini yakin? Tak. Boleh hadiah awak tak jatuh untuk jaga pertahankan kampung dia dan sebagainya. Tapi uslub ni uslub nak menggeru, nak menggalak. Nah, nak we orang ni tak sedar dan sebagainya. Itu gorak tu dibuat orang kecek tu tujuan nak apa. Dah. Ini dia uslub khatabah. Kebanyakan digunakan ahli ni penceramah. Dah. Tapi tu orang tadi tak say. Syair ni apa? Syair ni kias yang disusunkan. Dah, hak ni kita kata kebanyakan kebanyakan apa? Kebanyakan lagu-lagu syair ni. Lagu mana? Kias disusunkan daripada mukaddimah wa'wi apa? Cenderungkan apa sesuatu ataupun benci apa sesuatu. Maka mukaddimah tu saat ni tu yakin bukan. Zon tu kadang-kadang tak sampai martabat zon. Syak. Jadi duk genah sikit pada zon. Genah sikit pada khatabah. Contoh kita nak menggalakkan orang tu kita kata kita nak orang saat ni tu orang tak, kita nak usikkan dah. Misalnya kita ada satu minum saat ni tu kita tak sedar ni, tapi kita bakal usul orang pakat makan belaka. Kita kusna ke mana-mana. Biasanya syair ni gapo bahasa Malaysia panggil kusna. Kusna ni gapo supaya kita tengok, supaya YouTube kita tengok YouTube apa dia naik. Iklan tu lah. Iklan gambar apa saja. Iklan panggil iklan dah. Biasa syair ni dalam iklan tu kebanyakan kita tengok dah supaya Husna apa? Husna Kubota. Kita tengok Allah, Masya Allah. Jadi kita rasa nak beli. Bagi beli sungguh. Nampak tak? Jadi uslub guna dalam tu. Jadi bui kita ni rasa nak. Uslub Husna apa? Bagi makan kan? Kita tahu Allah, Masya Allahnya. Mulai iklan aiskrim. Allah rasa nak makan. Lalu dah. Bagi kita makan, alah, biasa lah. Dia. Jadi uslub dalam tu, iklan tu, banyak ke share. Ya kan? Berartinya bukan ilmu lah kalau kita kira. Yang guna kat uslub takbir dalam semua tu, bukan yakin. Semua tu dia panggil share. Sama ada untuk nak menggalak atau untuk nak menakuti. Menjauh. Supaya data kita ada nisai madu. Nisai madu tu jangan itu apa pahit. Kita tak pahit nisai madu. Budak tak makan nisai madu. Sebenarnya nisai madu tu mani. Kita ada nisai madu itu pahit. Jangan makan pahit tu. Oh, budak takut ah. Pahit. Macam mana pahit? Jadi kita guna uslub pahit apa tu dia panggil share. Kerana apa? Kerana menakuti. Supaya kita ada main dengan budak-budak. Kita ada usik budak-budak. Jangan pergi situ, jangan buat tu, semua tu. Jadi uslub share dia panggil. Bukan khatabah. Share. Untuk nak menakuti. Ataupun kita nak menggalak dia. Suruh apa sahaja kita nak buat gemarkan sesuatu. Jadi kita gunakan uslub tadi, share dia panggil. Cara takbir kita tu. Burhan. Hak ni uslubul ilmi. Uslub ilm. Burhan. Apa burhan? Burhan ni mana susun daripada muqaddimah yakin. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tu. Burhan. Kenapa? Karena dua muqaddimah tu yakin kedua, 100% kedua. Jadal. Jadal ni ia tinggi sikit pada khatabah. Jadal ia campur di antara muqaddimah yakin dengan zon. Jadal ni biasanya digunakan di antara untuk dua pihak. Digunakan untuk dua pihak. Boleh ke kalau timbul jadal, munazarah, biasanya uslub dalam takbir munazarah tu kadang-kadang bukan semua burhan. Kadang-kadang jadal. Panggil uslub jadal ni kadang gunakan muqaddimah masyhur atau muqaddimah hak zon juga dalam tu. Tapi kadang-kadang untuk nak setengah untuk nak matahkan, habis hujah sebelah lagi.
Itu dipanggil jadal. Apa yang jadal ni? Sebab digunakan dalam munazarah antara dua pihak. Kita katanya mutakallim al-sunnah dengan falasifah, mutakallim al-sunnah dengan mu'tazilah, mutakallim al-sunnah dengan musyabbihah mujassimah, kita katanya. Kalau fuqaha agak fuqaha Hanabilah dengan Syafi'iyah atau Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Munazarah masalah. Dia panggil jadal. Akhir sekali, ni hak teruk, hak panggil hak punah. Wa khamisun safsatah. Hak ni dia panggil syabihun bil haq. Serupa dengan hak benar. Hakikat bohong. Safsatah ni. Safsatah takut. Orang awam ni tak ada beza. Mana burhan, mana khatabah, mana syekh, mana safsatah. Kita tak apa lagi khatabah dengan syekh. Boleh tahan lagi. Seperti kita terceramah. Khatabah, tak apa, tak ada masalah. Kalau burhan ni ilmu. Burhan ni bakal tetap ilmu. Kita ngaji berkitab, apa saja bagi burhan. Syekh tak apa lagi. Untuk kita nak mendorong, nak menggalakkan. Kita nak kecek dengan pemuda, nak menggalakkan, nak bersatu padu. Kita gunakan uslub syekh. Hak tak senya safsatah. Safsatah ni takut. Bahkan kalau kita guna safsatah ni haram. Kita gunakan safsatah dalam penyampaian ilmu ni haram. Ulama dihukumkan haram. Contoh kita katanya ilmu kalam yang dibencikan oleh Imam Syafi'i. Ilmu kalam wadabahu Syafi'i. Barang benci akannya oleh Imam Syafi'i. Kita kata. Boleh kita kata nak nampak safsatah. Tengok supaya burhan, tengok supaya yakin, tengok supaya dalil qat'i. Orang ahli takhus tengok bukan. Ilmu kalam ialah ma ghadabahu asy-Syafi'i. Barang telah marah akannya oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i benci. Wa kullu ma ghadabahu, dan tiap-tiap barang yang Imam Syafi'i benci, bid'atun dalalah. Patut baik apa ni je? Ilmu kalam bid'atun dalalah. Tahu dia. Baik. Dalil kalau tengok, Masya Allah. Dalil ni. Burhan di data. Ataupun dia bilang ke burhan. Tengok Pak, Syabi bil haq. Panggil Syabi bil haq. Supo enggak benar. Tengok ilmu kalam apa ni? Kalau Imam Syafi'i marah tu ilmu kalam apa? Pas nak kata kullu ma radu Syafi'i bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah sesatlah kau. Jadi baik. Ilmu kalam biar dalalah. Berarti kita nak ngaji ilmu kalam ni biar dalalah lah. Tengok dapat benar. Tak boleh ngaji ilmu kalam sebab ilmu kalam Imam Syafi'i marah. Imam Syafi'i sufiyak. Talimiyat sufiyak. Lari daripada lebih daripada lari harimau lagi. Kalau temu ahli kalam dengan harimau, berarti kena lari ahli kalam lagi. Kerana bahaya ahli kalam daripada bahaya harimau. Semua tu dipanggil safsatah. Safsatah. Bila kita tahu apa dia boleh tahu. Orang ahli ngaji boleh tahu. Kalau awak tak tahu tu. Orang awam betul. Orang awam betul. Kalau itu kita boleh ngaji ilmu kalam. Tak boleh ngaji sifat 20. Tujuan dia kecek kerana nak ilgha', nak batalkan sifat 20. Tapi dia ambil situ, dia panggil safsatah haram. Ulama kita kata haram guna safsatah sebab apa? Jadi kita bahau, kita pahakan kepada orang itu buat mutabik di luar ke. Ada. Sampai tu tak. Dan itu tak tahu baik Nabi SAW nampak orang dalam mikraj tu guti mulut tu. Guti mulut, guti lidah tu. Apa tu? Duk guna safsatah dalam penyampaian tu. Bukan guna burhan dah. Habis kena. Dan dalil pun ni panggil Syabi bil haq, ni panggil safsatah. Safsatah ni daripada mana? Kelima safsatah ke bahasa Arab. Safsatah ni daripada jum'uh
pada masa Yunani panggil sufustai safsatah. Safsatah diperarabkan safsatah. Safsatah. Asalnya sufusto iyim. Ni. Fuak ni duk berlawan dengan Aristo ataupun Erosato. Dah. Bapak ni dua punah masyarakat Yunan dulu ni. Dua punah masyarakat Yunan iaitu adalah pemuda-pemuda selera tabak habis. Sebab ia nyampai uslub aku ni, uslub syabihun bil haq, supong hak benar. Padahal benar bohong, benar dusta, benar wairu mutabik diwakil. Habis gapo salah satu dia penyampai. Mung nampak benar, benar tu benarlah. Biarlah orang lain tu kata tak benar. Salah satu uslub. Mung nampak tak, kalau benar tu tak benar si mung, mung nampak tak benarlah si mung. Walaupun di si orang tak benar. Misalnya kita kata kita ni curi tu kita kata hak di si kita. Itu curi. Biar orang kata orang panggil batil kali apa. Lepas ni mau sekat kita tak. Misalnya kita curi, dia mau ikat itu, takat itu dah. Awak salah tak? Sebab saya fikir kata curi ni baik siku. Pada awak atau tak oleh atau awak. Bagi ku ni baik. Jadi apabila jadi duk sebab pemikir lagu tu, dia panggil haru-haru masyarakat. Jadi tak boleh pian nak kritik pun, tak boleh pian nak kata pun, jadi saya rasa haru-haru. Maka Aristotle ni lah pada masa dulu ni buat kaedah ni, hak ni dia. Itu dia. Maka lenyaplah. Maka sufustai, maka bomari dunia Islam apa saja duk penyampaian ilmu saat itu yang bukan dalil tapi kata dalil. Seperti mana ilmu kalam saat ni lah. Dia kata dalil padahal bukan dalil. Dia panggil safsatah. Di satu nama kan safsatah. Nah, dibuat nama lah. Safsatah. Tapi itu kita janganlah safsatah ni haram. Jangan diguna. Habis itu. Kemudian kita putuskan ni insya-Allah kita habis ajalluha. Ajalluha yang lebih bagusnya, yang lebih cantiknya ialah al-burhan. Jadi lima-lima ni yang dikatakan al-yaqin dan semua ni ialah burhan. Tapi itu dalam ilmu kalam yang panggil burhan. Burhan wujudillah, burhan qidami ta'ala, burhan. Sebab burhan inilah yang panggil hak ajal. Sebab burhan juga yang panggil muqaddimah yaqin. Dia dah. Kami kata musannif kita ajalluhal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taktarini min awwaliyatin musyahadati mujarrabatin mutawatirat habitat. Kami kata wallahu a'lam. Bismillah.